TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan siaran Didik TV KPM hari ini bagi mata pelajaran Asas Kelestarian dengan subtopik pengangkutan dan kuasa. Hari ini sudah pasti Yuyu tak berseorangan tetapi ditemani oleh dua cikgu yang cukup berkaliber. Ayuh sama-sama penonton, kita berkenalan dengan cikgu dan jurubahasa pada hari ini. Hello, apa khabar murid-murid semua? Itu dia, dah bersedia ke untuk mempelajari mata pelajaran Asas Kelestarian pada hari ini? Tadi kita dah tengok sikit sebanyak profil guru. Kita akan bersama dengan jurubahasa iaitu Cikgu Aida dari SM Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah dan juga cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Muhammad daripada SMK Tan Sri Muhammad Rahmat Johor Bahru. Cikgu Muhammad, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Yuyu apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Terbaik. Cikgu. Tak ada terlajak raya ya? Masih lagi beraya. Masih lagi beraya. Itu dia. Keseronokan selepas 2 tahun tak dapat beraya ya, cikgu. Betul, itu dia. Jadi kita ditemani dengan Cikgu Rahmat dan juga Cikgu Aida dan kami tidak bertiga tetapi turut ditemani murid-murid. Cikgu, ayuh kita berkenalan dengan murid-murid kita pada hari ini. Jom. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu tak kesorangan pada hari ini. Jadi izinkan cikgu untuk memperkenalkan anak murid cikgu. Yang pertama adalah Alia Syazwani binti Lasari. Hai Lia. Alia. Lia apa khabar? Sihat? Sihat. Assalamualaikum Cik Yuyu dan Assalamualaikum Cikgu. Baik, yang kedua adalah Nur Ain Maisarah binti Muhammad Anwar. Hai Ain. Hai. Sihat ke Ain? Sihat. Dan yang ketiga jejaka tampan Muhammad Hazim bin Musa. Hazim, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Dah bersedia nak belajar hari ini, Hazim? Baik. Yang terakhir, cikgu. Yang terakhir adalah Muhammad Hafizi bin Roslan. Hai Hafizi. Ini mata pelajaran kegemaran ke Hafizi? Itu dia. Baik. Jadi keempat-empat murid pada hari ini adalah anak murid kepada Cikgu Muhammad sendiri daripada SMK Tan Sri Muhammad Rahmat Johor Bahru. Jadi cikgu kita dah berkenalan pun dengan murid-murid, kita dah berkenalan dengan cikgu sendiri dan juga jurubahasa. Apa kata cikgu terangkan kepada murid-murid apa agaknya yang akan dipelajari pada hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak murid cikgu yang berada di luar sana. Jadi bersyukur kita ke Allah SWT pada hari ini kita dapat bersama-sama dengan cikgu untuk share ilmu berkaitan dengan subjek asas kelestarian, terutamanya bab apa nanti kita akan tengok selepas ini. Baik, sedikit tentang tajuk pada hari ini. Baik ini adalah subjek yang kita akan bersama-sama, asas kelestarian 3768. Baik, sebelum kita nak pergi kepada peringkat yang lebih mendalam lagi, izinkan cikgu untuk berkongsi tentang gambar-gambar yang cikgu tunjukkan ini. Ada 3 gambar kan? Ada 3 gambar. Gambar meter, gambar kanak-kanak meniup belon dan gambar roket. Bestnya roket Dekat sekolah tentu ada pertandingan roket kan? Jadi cikgu nak mohonlah bantuan anak murid cikgu ni, boleh tak perjelaskan tentang gambar yang cikgu tunjukkan ini? Siapa yang nak bantu cikgu ni? Saya cikgu. Alia, silakan. Berdasarkan pemerhatian saya, contohnya macam seorang budak itu dia sedang meniup udara ke dalam belon. Jadi jika belon itu dipenuhi oleh udara, maknanya satu udara bertekanan tinggi berlaku sebab udara disimpan di dalam satu kawasan ataupun momentum yang kuat. Selain itu, dari 2 gambar yang berikutnya, saya merasakan bahawa ia melibatkan satu komponen di dalam bekas yang mengakibatkan satu tenaga yang kuat. Dan saya berfikir ia melibatkan juga satu daya kompres dan satu daya yang dihasilkan dari udara. Dan seterusnya,
udara bertekanan tinggi berlaku bagi membolehkan kerja-kerja dapat dilakukan, cikgu. Wah, hebat ya. Satu penerangan yang padu, jitu dan terperinci sangat. Betul. Jadi baguslah, maknanya seindaksi yang cikgu nak pamerkan untuk persembahkan kepada anak-anak murid dah dapat difahami dengan jelas. Jadi pada hari ini kita belajar berkaitan dengan satu sistem pneumatik. Okay, tahniah. Tahniah. Okey, jadi seperti biasa, ini adalah garapan cikgu berkaitan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi yang pertama, cikgu mengharapkan anak-anak boleh menerangkan konsep sistem pneumatik. Yang kedua, seharusnya anak-anak boleh membuat pengkelasan bahagian dan komponen utama lita kawalan pneumatik. Yang ketiga, anak-anak boleh melakar lita kawalan pneumatik. Dan yang terakhir, sudah pastinya, saya mengharapkan anak-anak boleh melakarkan lita kawalan berdasarkan situasi yang diberi. Jadi situasi yang diberi ini bermaksud dalam soalan. Jadi dia punya klimaks kepada topik kita hari ini adalah anak-anak boleh melakar lita kawalan pneumatik. Okey. Boleh kita teruskan you? Boleh. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak pergi lebih mendalam lagi, kita harus pelajari tentang konsep asas pneumatik anak-anak. Okey. Jadi pneumatik ini berasal dari bahasa Yunani, bermaksud udara atau angin di luar disedut masuk ke dalam sesuatu benda. Kemudian semua sistem menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimampatkan. Jadi udara di luar tu kurang bertekanannya. Tetapi bila kita kompreskan daripada menggunakan alat yang berkaitan sehingga dia mampu menghasilkan satu tenaga yang kuat. Jadi udara termampat mampu untuk menggerakkan beban yang kecil. Dia tidak boleh menggerakkan beban yang besar, tapi untuk beban yang kecil dia mampu menggerakkan. Anak-anak. Okey. Jadi ini adalah mesin untuk menghasilkan udara bertekanan tinggi anak-anak, dan cikgu percaya dan yakin anak-anak memang dah sedia tengok, memang dah pernah tengok benda ini. Cuma mungkin tidak tahu. Inilah yang kita panggil dia mesin pemampat udara. Okey? Baik, kita tengok kat sini contoh-contoh penggunaan sistem pneumatik. Mungkin anak pernah tengok ya. Okey, kita tengok. Contohnya penggunaan ini digunakan di kilang, di sektor perkilangan. Contoh-contoh mesin yang digunakan anak. Okey, tengok kat sini. Ini adalah biasa yang kita gunakan di sektor perkilangan untuk memasang penutup botol di botol seperti botol kicap, botol sos. Kebanyakan digunakan sistem itu. Dan juga mesin-mesin untuk menolak kotak ataupun menolak objek-objek macam produk-produk elektronik pun menggunakan kaedah sistem pneumatik. So ini satu komponen untuk digunakan bagi menolak komponen ke peringkat yang seterusnya. Okey, jadi contoh yang kedua adalah mesin paku tembak. Ini biasa digunakan di sektor pembuatan perabot untuk kita melekatkan kepingan kayu. Biasa kita guna tukul kan? Betul. Kali ini kita guna benda yang simple, cepat dan ringkas dan boleh menghabiskan satu masa produk dengan cepat dan laju. Okey, yang ketiga adalah tukul sepih pneumatik digunakan dalam sektor pembinaan untuk kita memecahkan konkrit. Kalau tidak kita guna tukul kan pam penat sakit badan Jadi kita gunakan mesin ini sangat mudah, ringkas dan cepat. Boleh dihabiskan kerja dalam waktu yang singkat. Okey, yang keempat contohnya pembuka nak rim tayar. Ni mesti you tak biasa tengok kan? Kalau dulu dia macam ni je, pijak kan cikgu kan? Pijak sakit kaki kan. Sekarang ni masuk buka senang, pantas dan laju. Okey? Okey, kemudian yang kelima, ini biasalah semua orang tahu kan? Kalau tayar motosikal kempis, kita nak isi angin kat mana? Dekat stesen minyak kan? Yang betul, menyediakan cikgu. fasilitasi untuk mengisi angin ke dalam tayar. Okey? Jadi cikgu rasa untuk slot yang pertama habis di sini. Cikgu rasa anak-anak semua dah faham tentang apa yang kita nak pelajari di selepas ini. Pastinya seindaksi cikgu ni amat jelas difahami oleh anak murid dan kita jumpa lagi selepas ini. Jadi banyak yang sudah kita pelajari sebentar tadi. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini bersama Didik TV KPM. Didik TV KPM.